Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya membaca memainkan peranan yang penting dalam memajukan sesuatu masyarakat atau negara. Namun demikian, budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia masih rendah, terutamanya pada era pasca moden ini. Rakyat Malaysia kini lebih didedahkan dengan telefon pintar atau gadget oleh ibu bapa atau ahli keluarga sejak usia muda berbanding buku. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Perpustakaan Negara pada tahun 2005 mendapati lebih daripada separuh jumlah daripada 60,441, iaitu kajian yang dijalankan secara rambang, rakyat Malaysia membaca kurang daripada 7 muka surat setiap hari. Ini bermakna rakyat Malaysia yang berumur lebih dari 10 tahun ke atas membaca kurang daripada 2 buah buku setahun. Membaca dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan serta diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui surah Iqra. Perintah membaca bukan perintah taklifi tetapi adalah perintah takwimi, iaitu hendaklah kamu menjadi seorang pembaca yang mahir dengan kudrat dan iradatku menurut Muhammad itu serta pemikir pembaru Islam. Membaca adalah salah satu sub-objektif daripada pendidikan kebangsaan, iaitu menyemai budaya membaca sebagai satu amalan dalam kehidupan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. Membaca juga tidak dinafikan ialah titik permulaan penelahan dan jelajah ilmu para cendekiawan dan filsufus dunia barat maupun timur, klasik ataupun moden. Di sini saya akan menjelaskan 4 punca utama di mana kurangnya ataupun hilang minat seseorang itu untuk membaca. Punca pertama adalah sikap malas, di mana sikap malas ini merupakan salah satu penyakit psikologi di dalam manusia. Mereka beranggapan membaca buku ini adalah sesuatu perkara membosankan. Hal ini disebabkan setengah bahan bacaan menggunakan penggunaan bahasa yang tinggi ataupun ayat ataupun perkataan yang sukar difahami, sebagai contoh penggunaan bahasa klasik. Selain itu juga, punca yang kedua boleh kita jelaskan di sini adalah sikap keluarga itu sendiri, di mana kurang dorongan daripada kedua ibu bapa. Hal ini disebabkan ibu bapa itu sendiri tidak minat membaca. Selain itu juga ibu bapa tidak menyediakan bahan bacaan kepada anak mereka. Setengah ibu bapa beranggapan bahan bacaan ini adalah mahal. Duit yang digunakan untuk membeli buku itu lebih baik digunakan untuk membeli keperluan harian. So, seterusnya punca yang lain yang kita boleh tengok dekat sini adalah sikap seseorang itu yang suka menonton TV ketika masa lapang. Hal ini disebabkan mereka menonton siaran ataupun program yang berasaskan komedi ataupun hiburan. Sebagai contoh cerita-cerita lawak. Mereka beranggapan dengan menonton televisyen ini mereka tidak lagi perlu berfikir untuk memahami sesuatu isi ataupun maksud seperti yang tersirat di dalam bahan bacaan itu juga. Selain itu juga, penggunaan televisyen ini memudahkan lagi seseorang untuk memahami dan mempunyai minat yang menarik disebabkan televisyen ini mempunyai warna dan gambar. So, untuk isu yang terakhir di sini yang boleh saya jelaskan adalah pengaruh rakan sebaya. Hal ini disebabkan diri kita sendiri memilih rakan-rakan yang tidak minat membaca buku. Mereka beranggapan membaca buku ini adalah sesuatu yang menghabiskan masa. Daripada membaca buku, lebih baik mereka itu sendiri membuat aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, seperti melakukan aktiviti-aktiviti lumba haram, bermain games dan sebagainya.
Seterusnya, cadangan kami berkaitan dengan bagaimana untuk memupuk semangat membaca dari segi individu. Kita boleh mulakan tabiat membaca dengan niat yang positif. Sebagaimana apa yang kita baca tu kita dapat bagi manfaat pada diri kita dan orang lain. Dan kemudian adalah dari segi ibu bapa pula. Ibu bapa boleh menunjukkan contoh kepada anak-anak serta mendidik anak-anak untuk kerap membaca buku. Dan seterusnya adalah dari segi masyarakat, boleh mengadakan jualan buku dan kempen membaca antara masyarakat. Dan seterusnya daripada segi pendidikan, iaitu sekolah dan universiti, kita boleh mengadakan sesi read and relax bersama para pelajar dan pensyarah. Kita boleh tetapkan dalam satu masa lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kita boleh sama-sama untuk relax lah, kita baca buku. Seterusnya adalah dari segi cadangan untuk kerajaan, kita boleh menyambut Hari Membaca Sedunia dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan yang berkaitan dengan bahan literatur. Dan yang terakhir adalah dari cadangan untuk media massa pula, kita boleh menyebarkan info berkaitan budaya membaca dan kebaikan amalan baca. Seperti yang kita tahu sekarang kita banyak tengok gadget. Jadi kita boleh dari situ kita boleh bagi kesedaran tentang kebaikan amalan baca. Seterusnya, aliran falsafah yang selari dengan budaya membaca, imperialisme dan juga perennialisme. Imperialisme merupakan pendidikan esensialisme bersifat fleksibel di mana ia terbuka untuk perubahan, toleran dan tidak terikat dengan doktrin tertentu. Falsafah aliran ini mementingkan pembentukan peribadi dan kurikulumnya yang disusun dari topik yang mudah kepada yang lebih kompleks. Ia juga menekankan kemahiran 3M, iaitu menulis, mengira dan juga membaca. Perennialisme merupakan pendidikan yang mengutamakan perkembangan potensi rasional individu bagi mereka yang menemui prinsip mutlak dan seterusnya memahami dunia sebenar. Tugas utama pendidikan ialah mendisiplinkan mental dan jiwa murid-murid. Ahli perennialisme berpendapat dengan membaca karya cendekiawan lama, ia dapat membentuk pemikiran yang hebat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai kesan budaya membaca di era pasca moden. Pada zaman kini, kalangan pembaca menghiraukan sumber tradisional dan berdepan dengan transformasi era digital. Kesan kepada individu ialah ia akan mewujudkan sikap kurang memati dan menghargai ilmu. Contohnya, para pelajar tidak merasai nikmat dalam menuntut ilmu yang diberikan guru secara berdepan. Kesan kepada keluarga iaitu ibu bapa kurang membaca kepada anak-anak mereka. Justru anak-anak tidak dapat mengembangkan kemahiran membaca mereka. Seterusnya ialah kesan kepada masyarakat. Masyarakat mendapat sumber info melalui internet dan media massa. Contohnya seperti aplikasi berita harian online maupun Facebook, dan menghiraukan sumber akhbar. Kesan kepada negara iaitu isu-isu negara mudah diputar belit melalui media sosial. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Maka pandangan rakyat kepada situasi negara mudah dipengaruhi. Ini merupakan keratan akhbar melalui budaya membaca di era pasca moden, iaitu amalan membaca masih sederhana, peranan perpustakaan dalam memupuk amalan membaca, mahasiswa gemar membaca secara atas talian, dan juga kurang membaca punca pelajar ketandusan idea. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulan daripada budaya membaca di era pasca moden. Okey, dapat dilihatkan bahawasanya membaca merupakan satu amalan yang seharusnya dipupuk sejak dari kecil. Malah ia adalah merupakan satu kemahiran yang seharusnya diasah dalam usaha memantapkan lagi tahap pembacaan. Ini adalah kerana membaca satu amalan mulia yang dapat memberi manfaat kepada diri sendiri dan sepatutnya juga menjadi aktiviti harian. Keupayaan membaca dalam kalangan individu adalah berbeza-beza. Pendidik sama ada guru ataupun ibu bapa adalah memberi perhatian terhadap hakikat ini.
Oleh itu, pendidik sama ada guru atau ibu bapa hendaklah mengembaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran pembacaan secara berkesan. Malah, pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya, kita harus mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Jadi, kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang lebih sesuai dan menarik. Sekiranya kita memilih untuk menggunakan satu kaedah, maka kita hendaklah menetapkan langkah-langkah yang disarankan dalam kaedah itu. Okey, dengan membudayakan amalan membaca juga, rakyat yang berpengetahuan luas dalam sebuah negara mampu mencetuskan ideologi dalam memacu proses pembangunan negara dapat dilahirkan. Hal ini dikatakan demikian kerana membaca merupakan satu acuan untuk membentuk sebuah tamadun yang terbilang seiring dengan negara-negara yang telah mengecapi modernisasi mapan seperti Jepun. Jadi kita dapat lihat pada masa kini, dasar langit terbuka dan dunia tanpa sepadan telah menyebabkan muda budi hilang keyakinan diri dan ketahanan jiwa sehingga terdorong melakukan pelbagai aktiviti negatif seperti perkelahian, membuli, vandalisme. Jadi mengapakah mereka gemar melakukan aktiviti yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada mereka? Tidak pernahkah terdetik dalam sanubari mereka di mana aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan khususnya membaca. Hal ini demikian kerana membaca dapat menghubungkan antara manusia dengan ilmu pengetahuan. Namun begitu, berdasarkan kajian, rakyat Malaysia hanya membaca 2 buah buku setahun berbanding buku yang dibaca oleh rakyat Jepun. Justru itu, kita hendaklah mencari formula yang terbaik untuk menjadikan rakyat Malaysia gemar membaca. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, khususnya muda-mudi, remaja, pelajar, kita hendaklah mencari inisiatif dengan cara yang efektif untuk menjadikan amalan membaca itu satu amalan hidup. Jadi, walaupun hari ini pelbagai program telah dilaksanakan untuk memupuk amalan membaca, usaha tersebut diumpamakan hujan jatuh ke pasir. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memupuk budaya sejak kecil lagi. Kerana bulan 70, biarlah dari repunya. Jadi, pihak kerajaan juga menyediakan pelbagai kemudahan perpustakaan untuk kita membaca dengan selesa. Dan kempen-kempen membaca juga harus dipergiatkan supaya ia menjadi negara yang maju. Jadi semua orang wajiblah membaca dan berusaha meningkatkan budaya membaca agar masyarakat cili ilmu dapat dilahirkan. Ingatlah bahawa bangsa membaca, bangsa maju. Jadi konklusinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa amalan membaca sangat mulia kerana mendatangkan pelbagai kebaikan dan faedah kepada pembaca, pada keluarga, pada bangsa dan negara. Jadi amalan membaca merupakan permulaan positif sebagai langkah pertama dalam penjanaan dan penyebaran ilmu. Hal ini terbukti berdasarkan peristiwa penuh bermakna dan agung dalam sejarah Islam melalui surah Al-Alaq, iaitu ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira melalui perantaraan malaikat Jibril yang menyuruh membaca. Jadi jelaslah membaca merupakan kunci ilmu yang memberi impak positif dalam mempengaruhi perkembangan minda masyarakat.